Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihim man ahkama maqama taubati hafizahullahu ta'ala min sa'iril syawa'ib allati fil a'mal fahiya nazirul maqami zuhdi fid dunya yahfazu sahibahu min sa'iril ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Wa min kalamihim, dan setengah daripada ucapan mereka itu ba'dul arifin ialah siapa yang memelihara makam taubah. Awalul maqamat at-taubah, awal makam seorang nak pergi ke Tuhan bertaubat. Tanpa taubat tak boleh masuk. La ibadat liman lam yatub, tidak dikira ibadat bagi orang yang tak bertaubat. Siapa tak ada dosa, semua ada dosa. Wali pun ada silap. Dan bila tak nak basuh, bermakna tak nak taubat, tak nak basuh. Mana kalau kita pakaian ada najis, kita tak nak basuh, kita pakai pakaian tu, kita semayang sah tak? Tidak, tak sah. Ya, kita semayang serta pakaian zahir kita ada najis. Ni pakaian batin, maksiat mungkar. Kalau ada dalam kepala kita lagi nak buat maksiat dan kita tak nak bertaubat sungguh, bermakna rohani kita masih bernajis. Maka bernajis macam mana nak menghadap Tuhan, macam mana nak dapat makrifat dengan Allah Ta'ala? Tak boleh masuk ini. Memelihara daripada segala keaiban dalam amalan-amalan. Ya, amalan kita dua, satu fadilat kita tengok sebab situ ada redha Tuhan. Kemudian kena jaga pula keaiban dia supaya jangan cacat. Amal tu biar diiktiraf oleh Allah. Manusia tak iktiraf tak ada hal. Kita nak Tuhan iktiraf. Tu dia. Maka ia taubat sebanding makamuz zuhdi di dalam dunia, memelihara tuannya daripada segala perkara yang menghijab daripada al-haq. Tanpa zuhud dia tak akan terbuka nur, tuan. Dia tanpa terbuka nur dia terhijab. Maka zuhud ialah sendiri antara pancaran nur akan masuk. Man zahada fid dunya, jawab dia apa? Allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Man zahada fid dunya, barang siapa meletakkan kalbi dia tumpul dengan dunia, zuhud dengan dunia. Allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajar dia tanpa guru. Wahadahu bila hidayatin, Tuhan berhidayat tanpa ada hadi, orang memimpin pada zahir. Maknanya isyarat pada ulumul laduniyah. Dan di antara makna az-zuhd ialah taqlilul kalam, taqlilul ta'am, mensedikitkan makan. Maka dalam hadis Nabi sebut iza aqallur rajul at-tu'mah muli'a jawfuhu nuran. Barang siapa mensedikitkan makan, Tuhan pancarkan nur di dalam hati. Bila ada nur terang tak? Teranglah, bila terang pun senanglah berjalan makrifat ke Tuhan. Ya, itu maksud dia. Semua makna riyadah tadi itu. Habis. Dan satu lagi tengok. Wa hassa 'alal istiqamah fi taubati li annahu mata kana fi taubati wijajun in sajaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dah fayasiru bina'uhu ya muhalhalan kaman bana haitahu minal laban minal labin al-yabis bighairi tin. Kemudian Syekh menggalakkan istiqamah dalam taubat. Mana sentiasa kalau betul. Rasulullah SAW 3 riwayat. Satu riwayat 100 kali, satu riwayat 70 kali, satu riwayat lebih 70 kali. Rasulullah istighfar, sedangkan Rasulullah maksum. Taubat kita, istighfar kita ialah isqatul zunub, menggugurkan maksiat itu bersih. Adapun bagi Nabi tidak, li raf'in darajatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila bertaubat bermakna Rasulullah istighfar mengangkat martabat. Sebab orang tak akan istighfar melainkan orang tu ada sifat tawaduk. Dia rasa dia berdosa, dia rasa dia banyak bersilap, dia rasa banyak jauh. Itu tawaduk. Bila tawaduk ada, itu dia lapas taubat tu menunjukkan dia tawaduk. Dia tawaduk masuk dalam mana hadis man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk Tuhan angkat martabat. Jadi orang yang golongan mustaghfirin, dia adalah golongan mutawadhiin. Orang yang minta ampun tu masuk dalam golongan orang yang tawaduk. Orang yang tak nak minta ampun dan rasa dosa tak berdosa, itu orang mutakabbir, orang membesarkan diri. Macam mana nak masuk hadrat Tuhan kalau dia bernajis dengan najis yang tersebut? Dan Syekh menggalakkan istiqamah dalam taubat, kena sentiasa, tak boleh putus, ya. Kerana sesungguhnya tatkala terdapat saja kepincangan pada taubat, syarat-syarat dia tidak dipenuhkan. An-nadam tak ada, kadang dengan mulut saja. Maka ulama sufi katakan istighfar balik. Taubat kamu perlu kepada taubat balik. Sebab tak istighfar betul. Sebab taubat dia bukan pakai lisan. Taubat semua tu qalbi kan. Sesal dalam an-nadam wa taubah, itu dalam penyesalan. Dan Imam Ghazali bahas nak dapat nadam tu bukan senang. Nak dapat sesal tu dia kena ada muqaddimatun nadam. Permulaan dia. Apa mula-mula dia?
Di antara dia, bayangkan betapa risiko besarnya dosa, dapat laknat daripada Allah Ta'ala. Ya, hati kamu jadi gelap, pintu hati kamu jadi keras, hati kamu jadi gelap, kamu terjauh dengan Tuhan, dan akhir kamu akan dibenam, dihumban dalam neraka jahanam tu. Asak-asak sampai rasa takut, sampai rasa gigil takut, baru dia dapat satu syarat taubat, an-nadam, sesal, ya, penyesalan. Itu maksudnya. Kalau tak ada itu, tak masuk taubat, dan tak sah lagi taubat dia. Dengan mulut tak jadi, ya. Kemudian al-iqla', tinggal betul-betul. Kemudian al-azm, azam betul-betul, tak nak buat lagi. Cukup syarat tu, confirm Tuhan terima dia. Dan diberi satu kurniaan besar, at-ta'i min azam kamala zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia seolah tak berdosa. Dan dia akan datang satu nur akan dalam kalbi dia. Dia akan rasa maksiat, dia tak nak lagi, jijik. Sebelum ni dia rasa maksiat seronok. Ya, seorang nak masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, dia mengaku je, dia nak masuk Islam, ya Muhammad, tapi aku ni hari-hari berzina. Hari-hari ni kan, macam lagi dada, hari-hari berzina. Dia nak masuk Islam, dia nak excuse benda. Nabi kata tak boleh. Dia tak boleh. Maknanya dalam uslub kita dakwah, jangan gadaikan dasar. Ya. Nabi kata begini, malam kan kau bangun baca doa ni, Allahumma habib ilainal iman wa zin fi kulli ma wakari ilain kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alni minar rasyidin. Baca doa tu. Dia bangun, dia baca, pum, tuan terbalik kan habis. Maksiat tadi dengan betina ni dah jadi ketagih, berubah terus. Pum. Dia rasa benci dia dengan maksiat. Sekejap dia tuan paling. Ya muqallibal qulub wal absar. Ya, sabbit qalbi wa basari. Lagi minta kepada Ta'ala apa? Allah sabit, tetapkan kalbi kita, basar kita di atas apa? Ala syuhud, atas syuhud akan kau. Minta tak tetapkan kalbi. Jadi minta besok lagi jumpa Rasulullah SAW, tak ada dah, tak nak dah. Ya, mana daripada kuat dia nakkan perempuan tadi itu, Tuhan balik sekejap tahu rasa benci, tak nak ada maksiat. Tuhan pusing kan sekejap ya, kalbi itu urusan dia. Baik, ilmu kalbi penting. Ya. Daripada dia sedap dengan maksiat, terus berubah sedap dengan Allah Ta'ala. Tanda seorang itu mendapat lazat dengan Tuhan ialah benci dia kepada maksiat. Kalau maksiat dia tak rasa benci, maknanya dia belum diberikan kelazatan. Dan orang bila tak dapat berlazat dengan Tuhan, itu bahaya, lebih bahaya pada telur di ujung tanduk. Bakal lazat dengan Tuhan tak dapat, lazat makhluk masuk. Bila lazat makhluk dah kontrol kalbi kita, macam mana kita nak berjalan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala? Itu keadaan dia. Atau taubat sungguh-sungguh, insya-Allah dia akan dapat pancaran nur daripada keadaan dia. Pastikan hukum ni menjurus kepada setiap makam selepasnya. Bakal Abah Mursyid dia suruh tembak tiap-tiap lataif. Kita istighfar 3 kali kan, sampai 21 kan. Elok 7 tu, tiap-tiap tu kita hentak 3. 7 lataif, 7 ke 3 21. Ya, kalau kat kalbi kita hentak 3, sana hentak 3. Boleh? Nak lebih pun tak apa. Ya, tiap-tiap lataif, tiap latifah, latifatul qalbi, latifatul ruh, seterusnya. Tentak betul-betul taubat, body bersih. Kalbi tu kalau dibuka pun dah banyak macam-macam dah dalam tu. Rosir lagi lah banyak kan. Dia benda permata boleh dibuka, boleh disingkap untuk mendapat nikmat besar. Kita biar kotor, takkan ke bodoh. Rugi besar. Orang dah bagi kat kita tu, boleh dapat. Tangan kaki tak boleh nak idrak, tak boleh tangkap marifat yang menimpa dalam tu. Latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, dia yang boleh tangkap. Bagi kita ada benda tu, kita biarkan buat apa? Barang kita kotorkan dia, kita jauhkan dia. Tak ada zalim paling besar, kita jauhkan kalbi kita Ta'ala. Kita kotorkan kalbi kita, kita wasakkan dia. Sedangkan tu amanah besar dan ada rahsia nikmat besar di situ. Ya. Allah Karim. Dan satu lagi kata Syekh, menggalakkan istiqamah dalam taubat. Kerana sesungguhnya terkala terdapat sahaja kepincangan dalam taat, pasti hukumnya menjurus kepada setiap makam yang selepas. Dia akan cacat makam lepas taubat, makam tawakul, makam mahabbah, dia akan rosak tu. Ya, makam atas akan rosak. Pada awal, bila awal dah rosak habis, dia takkan makam yang lain-lain tu akan rosak. Lepas tu takik makam taubat betul-betul, yang lain tu akan terbuka dia cepat. Ya. Baru kita tengok dalam kata Syekh Daud At-Ta'i kata, "Iza lam taqwa 'ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun. Qad qabbalat khati'atuk." Bila kau tak mampu nak bangun malam, nak puasa siang pun malas, sedang kau sedang ditambat.
Ya, sedang ditambat. Apa yang menambat? Dosa. Berapa tambat dosa? Tak tobat. Dia tak tobat, dosa ikat kita artinya cedera tak ibadat. Cedera ibadat dengan semalam, nak bangun dengan seberat. Aduh. Lepas tu dalam sudut diguna apa ubat dia? Taubat dia. Lihat pam semayang taubat, pum taubat tu dia punya cuci besar ni. Dia taubat sungguhlah. Ya, betul-betul memenuhkan akan syarat-syarat rukun ni. Insya-Allah pum terpancarlah nur dia. Pasti hukumnya menjurus kepada setiap makam. Yang makam lain akan cedera kalau kita tak selesaikan taubat. Maka jadilah binaannya itu tidak kokoh seperti orang yang membina dinding dari batu bata kering tanpa tanah liat. Kita tanah liat sekarang kita pakai apa? Simen lah tuan-tuan ni. Batu bata kita susun-susun, kita ikat dengan simen. Orang dulu pakai tanah liat sebagai dia punya pemegang dia. Jadi kalau batu bata kita susun-susun tak ada pakai tanah liat, ibarat tak ada simen, lama gegas sikit, boom, terbalik ya. Maka dia punya pengikat kuat apa? At-taubah. Itu paling besar sekali. Sahihkan itu taubat, baru dibuka, yang lain akan dibuka oleh Allah SWT. Kemudian qala Sayyidi Syekh Muhammad Ibn Innan rahimahullah ta'ala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min adh-dhunub wa salna ya Allah bima baqiya min al-ilmi inna khairal kulli. Alhamdulillah. Ada jaman. Ada. Ni makan bu. Ya.